Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajar kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, bab perkara-perkara yang dilarang. Sambungan kita dalam bab yang ke-290, babu tahrimin nazar ilal mar'atil ajnabiyah wal amradil hasani li ghairi hajatin syar'iyyah. Bab pada haramnya melihat kepada perempuan ajnabi. Siapa dia perempuan ajnabi? Iaitulah perempuan yang boleh nikah dengan dia. Itu dia panggil ajnabi, artinya orang yang halal nikah dengan dia. Dan amrat ni kanak-kanak yang cantik. Budak yang cantik ni budak-budak dia lah, dia panggil marhalah ni, baru-baru nak besar ni, 12-13 tahun, yang tak ada, belum naik janggut, belum ada misai. Muka dia tu macam muka perempuan juga, tak ada janggut. Tapi kalau janggut khip, janggut jerebah mari, tak jadi amrak dah tu. Jadi dia bahaya. Tengok kepada kanak-kanak ni, kalau orang yang nafsu dia tak itu nakal, dia duk mikir orang perempuan lah. Jadi haram tengok walaupun dia tu laki-laki. Li ghairi hajatin syar'iyyatin, tanpa keperluan syarak. Maknanya kalau ada keperluan, contohnya doktor nak mengubati orang perempuan ni, dia boleh tengok lah. Ataupun perempuan nak pergi ke mahkamah menjadi saksi, jadi hakim kena tengok macam mana nak tahu dia saksi ke tidak. Tapi kalau saja-saja nak pergi tengok orang perempuan, itu tak boleh. Itu dikira haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawa dalam bab ini beberapa ayat Quran, kemudian diikuti dengan hadis. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka merendahkan, menahankan pandangan mata mereka. Jangan duk tengok ikut kau orang perempuan tu. Surah An-Nur ayat 30. Selepas daripada ni, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah juga kepada orang perempuan, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan mata. Jadi orang perempuan pun tak boleh tengok laki-laki, menimbulkan fitnah bagi dia pula. Jadi laki-laki pun jangan tengok kepada orang perempuan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, telinga kita, penglihatan, mata kita, dan hati, semuanya itu akan disoal, diminta pertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi mata, telinga, hati kita ni tanggungjawab belaka. Jadi telinga kita duk dengar apa? Duk dengar orang mengompak, dengar orang mengadu domba. Itu bahaya sekali. Hari ni orang mengadu ni mudah masuk dalam kepala, mudah masuk. Kadang-kadang kita tengok orang ni baik, dia baik, warak orangnya, tak bercakap dengan orang banyak, senyap. Tapi bila pergi duduk dengan si batu api ni, duk menceritakan dia kepada dia benda-benda yang pelik-pelik, berubah watak orang ni. Daripada diam dulu duk capa orang, cakap orang tu, cakap orang ni. Ini dia panggil bahayanya pendengaran. Telinga kita ni kena jaga baik-baik. Dan mata kita tu tengok benda-benda yang pelik-pelik, dan hati semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang ke ayat surah Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Ayat yang ketiga,
ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Surah Ghafir ataupun surah Mukmin ayat 19. Tengok ni, tanda sikit pelajar-pelajar kita ni. Kata di Ibnu Abbas, ni kita takut ni. Apa makna kha'inatal a'yun, mata khianat? Apa dia mata khianat ni? Dan hati sembunyikan khianat dalam hati. Qala Ibnu Abbas kata apa? Maksud ayat ini iaitulah laki-laki masuk ke dalam rumah orang. Kita pergi jalan rumah orang, dalam rumah tu ada orang perempuan yang cantik, tak kira lah bini orang ke, anak orang ke, adik orang ke, ataupun dia duduk tepi jalan je, dia tak masuk rumah orang, duduk tepi jalan, dia duduk tengok orang comel. Jadi bila dia tengok orang tengok pada dia, dia tunduk. Warak nampak, tak tengok orang dia ni. Wa idza ghafalu, bila orang tak tengok dia, lahaza, celek mata tengok orang tena pula. Ini dipanggil. Maka kata Ibnu Abbas, itu maksud ayat ni. Mata yang khianat ni. Dan hatinya sebenarnya nak tengok orang tu, cuma dia buat warak je. Nauzubillah. Jadi Ibnu Abbas kata wa qad tala'allahu man qalbahu ta'ala min qalbihi. Allah Taala tengok daripada hati dia tu. Dia ni memang dalam hati dia, kalau tengok orang comel kan nak tengok belakang lah benda-benda orang tu je. Jadi ini bahaya. Kerana itulah daripada pandangan dia akan turun ke hati, daripada hati dia akan pergi kepada yang seterusnya. Sebagian dalam hadis yang akan datang ini. Ini tafsir Ibnu Abbas ni cukup berat. Allah Ta'ala tahu semua yang tersembunyi dalam dada kita, yang mata kita khianat, jeling tengok orang tak tahu kalu. Jadi kena berhati-hatilah, kena tunduk selalu pandangan mata kita, jangan duduk tengok. Ayat yang ketiga, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, duk jaga kamu, duk tengok. Surah Al-Fajr ayat 14. Kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala tengok, mendengar apa yang mereka kata, apa yang mereka buat, dan apa yang terfikir dalam hati dia nak buat apa. Kata di Ibnu Abbas, yakni Allah Ta'ala tengok, perhati semua kepada hamba-hamba dia ni, apa yang mereka buat, maka dia akan balas dengan amalannya di dunia ini ataupun di akhirat. Inilah ayat-ayat kita ni memberi peringatan kepada kita bahayanya pandangan mata. Pandangan mata itu pandangan yang cukup bahaya. Hadis yang pertama dalam bab ini iaitulah hadis 1624 ataupun dalam naskah Arab 1622. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala ibni adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fa'il aynani zinahuma an-nazar wal uzunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batshu wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukazzibuhu, muttafaqun alaih. Artinya, telah ditetapkan, ditakdirkan kepada anak Adam, manusia itu bahagiannya daripada zina. Nas'alullah as-salamah. Setiap orang tu ada bahagian dia, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kita kena banyak minta dengan Allah, Allah ma'simna minal fitan ma zahara minha ma batan. Ya Allah, selamatkan, peliharalah kami daripada fitnah yang zahirnya, yang tersembunyi. Ini kita takut. Jangan kata benda ni kecil. Dia akan mendapat demikian dan dapat tidak. Jadi sama ada dia dapat ataupun tak, tengok. Maka diperjelaskan, kedua matanya zina, zinanya ialah melihat. Bila tengok benda haram, maka dikira zina dah tu.
Kedua telinganya zina ialah dengan mendengar perkara yang haram. Lidahnya zina ialah dengan bercakap. Tangannya zina ialah dengan meragut, duduk pukul orang. Kakinya zina ialah melangkah ke tempat maksiat. Dan hatinya pula bernafsu dan berangan-angan. Dan yang membenarkan atau mendustakan, menidakkannya perkara tersebut ialah kemaluan. Jadi kata di para ulama, apa maksud zina di sini? Iaitulah alat punca nak pergi ke berzina tu. Ni semua ni alat-alat dulu ni. Tengok dulu. Lepas tengok berkenan. Lepas tu bercakap. Jadi dia akan pergi satu demi satu, wal iazubillah, akhirnya terjebak dengan perkara yang besar tadi, mungkar. Hadis ini dari riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dia disebut di sini iaitulah lafaz Imam Muslim, dan riwayat Bukhari hanyalah ringkas sahaja. Itu yang pertama, pengajaran hadis. Yang pertama, zina anggota-anggota selain faraj bukanlah zina yang mewajibkan hudud. Tak payah lagi cokeh mata tu. Tetapi ia merupakan dorongan kepada zina yang sebenar. Jadi ini semua ni alat nak pergi kepada zina yang asli, yang betul-betul. Yang kedua, zina yang sebenar tidak akan berlaku melainkan ia terlebih dahulu didahului oleh dorongan-dorongan yang membawa kepadanya. Yang ketiga, kerana itulah kita disaran menjauhkan perkara-perkara yang boleh mendorong kepada zina, tutup pintu-pintu fitnah tadi. Yang keempat, setiap manusia akan melakukan pendorong-pendorong zina, tetapi bukan semua manusia yang melakukan zina. Kita minta selamatlah, nas'alullah as-salamah. Ini kerana ada orang yang takutkan Allah, lalu dia meninggalkan zina, dan ada orang yang sangat lalai sehingga tidak lagi ingat akan larangan Allah Ta'ala itu, lalu menjatuhkan dirinya ke lembah kehinaan. Yang kelima, melihat kepada jejaka cantik juga dilarang oleh Imam Nawawi, kerana ia memungkinkan membawa kepada menodainya dan sebagainya, berlaku liwat dan lain-lain perkara yang la yuhmadu uqbah, yang tidak baik kesudahannya. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julus fit turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina budd natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al majlisa fa'tu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qal ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah daripada tabiat duduk lepak di jalanan. Jangan duduk melepok tepi jalan. Jadi duduk tepi jalan ni banyak masalah, duduk tengok orang, duduk kacau orang. Mereka, yakni para sahabat, menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak dapat daripada majlis kami ni, kami tidak mampu meninggalkannya. Tak ada tempat nak duduk Rasulullah, tepi jalan ni ya tempat kita nak bercakapnya. Rumah kecil, nak balik tetamu tak boleh, zuhud pokok ni. Jadi kita bercakap tepi jalan. Ini zaman sahabat. Zaman kita hari ni, rumah besar tapi panah punggu, dia panggil panah punggu. Masuk dalam rumah tu tak tahulah kenapa tak boleh duduk dalam rumah ni. Sebabnya rumah kita tidak menjadi sarang tadahan rahmat Allah Ta'ala, penuh dengan patung-patungnya, penuh dengan gambar-gambarnya, dengan muzik-muzik, bunyi-bunyian yang pelik-pelik. Bila kita masuk tak ada ketenangan, jadi nak duduk luar rumah ya. Sahabat-sahabat ni tak ada tempat, ada malana buddun, tak ada majlis nak duduk sini ya boleh. Untuk apa dia kata? Kerana kami berbual-bual padanya, cakap-cakap sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jika kamu semua enggan daripada membuang tabiat ini, nak duduk tepi jalan juga, melainkan duduk juga, maka kamu hendaklah memberikan jalan haknya. Jadi tanggungjawab kamu terhadapnya. Kita kena beri hak jalan. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak jalan itu ialah yang pertama merendahkan pandangan. Kalau orang lalu jangan duk tengok, tama-tama orang perempuan jangan duk kelih dia. Ni dak ni asyik nak kosek lalu. Bini siapa tu Jangan molek,
Jadi nak mengacar kawan tu pun apa orang kosek dia lalu pula lepas tu. Jadi penyakit setan mari lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, membuang perkara yang menyakiti, kaful azab. Jadi kalau ada apa ni benda-benda yang mengganggu tengah jalan tu, kita buang. Batu ke, sampah ke. Jangan pula mentah ke duk buah situ, dia pula tukar buat sampah situ. Tak, campur botol, campur plastik makanan, lah. Jadi dia kena bersihkan jalan tu. Yang ketiga, menjawab salam. Orang lalu mesti bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keempat, menyuruh perkara makruf. Kalau tengok orang nakal, kita suruh dia buat baik. Dan melarang daripada yang mungkar. Orang buat benda mungkar, kita larang. Ini dia panggil hak jalan. Jadi kalau kita duduk saja tak ada faedah, baik balik di rumah. Ini panggil nak duduk sini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis, lepak adalah satu tabiat yang lebih baik dijauhi, kerana ia boleh membawa kepada perkara-perkara maksiat yang lain, seperti mengumpat, menyakiti orang, mengganggu orang lain dan sebagainya. Yang kedua, kawasan lalu lalang adalah milik orang ramai. Dengar ni, kawasan lalu lalang adalah milik orang ramai. Jadi kalau kita duduk situ, yang menyebabkan orang susah nak lalu, maka kita mengganggu orang. Termasuklah pergi letak kereta kita atas jalan raya. Jalan raya ni bukan parking kereta kita. Kita letak situ tu makna kita telah mengganggu lalu lintas. Orang menyusahkan orang nak lalu dan sebagainya. Itu juga termasuk benda yang tidak baik. Maka tidak sepatutnya bagi sebahagian daripada kita menjadikannya milik kita dan menyusahkan orang lalu lalang dengan menyempitkan laluan mereka. Kita letak kereta, letak motosikal jangan letaklah tepi jalan, tepi tangga orang nak naik tu, rumah orang ke, masjid ke, ni parking betul-betul depan tangga masjid. Jadi orang nak masuk masjid pasal kena menyelit celah motor dia. Kalau kena dia punya ejuh panah tu, apa jadi kawan tu? Banyak lagi, luah lagi kawasan-kawasan lain ni, jangan letak tengah jalan. Yang ketiga, tidak mengapa lepak jika tidak melakukan dosa di dalamnya dan menunaikan hak dan tanggungjawab. Kalau nak duduk juga duduk. Orang lalu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nampak orang susah, kita tolong bantu pula. Yang keempat, orang yang lepak dan meninggalkan anjuran yang lebih baik, hendaklah menjaga adab-adab mereka semasa duduk di tepi jalan. Yang kelima, mereka mestilah menunaikan tanggungjawab sebagai orang yang duduk di tepian laluan, sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena duduk situ, dia jaga baik-baik. Ini adab duduk di tepi jalan. Banyak lagi lah kalau benda-benda lain tu. Jadi adab duduk tepi jalan ni biar ada adab. Kemudian kita pergi kepada hadis yang seterusnya. An Abi Talhata Zaid bin Sahl radhiyallahu anhu. قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما باس لغير ما باس li ghairi ma ba'sin, letak ada apa ni, ada hamzah atas, li ghairi ma ba'sin. Qa'adna natazakkaru wa natahaddas, qal imma la fa'addu haqqaha ghaddul basar wa raddus salam wa husnul kalam, rawahu wa Muslim. Maksud dianya daripada Abi Talhah, nama dia Zaid bin Sahal. Katanya, ketika kami duduk di halaman bersembang-sembang di situ, duduk depan rumah dia, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda berdiri menghadap kami. Nabi duduk tengok ke sahabat-sahabat dia. Kemudian baginda bersabda, kenapakah kamu semua ini duduk di tempat-tempat laluan? Apa kak suka duduk tengah jalan ni? Jauhilah daripada duduk tempat laluan ini. Jangan duduk sini, tak baik.
Maka kami menjawab, kami hanya duduk dalam perkara yang tidak menjadi kesalahan. Tak ada Rasulullah, bukan duduk mengumpat orang pun, duduk bincang-bincang ya, nak buat apa, nak projek program apa. Kami duduk kerana kami saling berbincang masalah-masalah ilmiah dan bersembang-sembang, tanya-tanya khabar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu semua mahu duduk juga dan tidak mahu meninggalkan tabiat ini, maka tunaikanlah tanggungjawabnya, iaitu sama hadis ini lebih kurang. Yang pertama merendahkan pandangan, yang kedua menjawab salam, yang ketiga bercakaplah dengan percakapan yang baik, jangan duduk kutuk orang. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran hadis. Yang pertama, betapa cantiknya dan hikmahnya cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lepak dengan bersema-sema dalam perkara yang tidak berfaedah adalah dilarang, kerana ia bukan sahaja membuang masa, bahkan ia boleh membawa kepada gejala-gejala negatif. Paling cepatnya mengumpat orang, kalau tidak memfitnah orang. Yang ketiga, tidak mengapa duduk-duduk jika bercakap dalam perkara-perkara ilmiah dan sembang-sembang yang tidak berlarutan. Yang keempat, harus lepak dengan syarat menunaikan tanggungjawabnya, sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini dan sebelumnya, iaitulah merendahkan pandangan, membuang perkara-perkara yang menyakiti, menjawab salam, menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, lepak dengan mengganggu orang yang lalu lalang dan menyakiti mereka, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh sebahagian remaja, itu adalah haram dan bukannya lepak yang diharuskan oleh Islam. Apalagi kalau duk menyakiti orang, duk pereh motosikal sini lah. Yang keenam, syumulnya ajaran Islam dan dia boleh menjawab setiap perkara yang berlaku dan berbangkit. Siapa mereka duduk tepi jalan pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni nak sungguh hajar kepada kita, sebagaimana kata dalam hadis, tak ada benda yang baik kecuali Nabi kita beritahu, dan tidak ada benda yang tak baik kecuali Nabi kita beritahu benda itu tak baik. Hadis yang seterusnya, wa an Jaririn radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazratil faj'ah, faqal isrif basarak, rawahu Muslim. Daripada Jarir katanya, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba terlihat bukannya sengaja. Jadi kita duduk diam-diam, orang lalu tengok apa nak buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, palinglah pandanganmu itu. Kalau tengok sekali pusing lain. Yang duduk jeling pula. Kalau jeling yang kedua tu haram dah. Ia panggil menjeling. Pasal itulah jangan. Jangan duduk tengok kali kedua. Tengok sekali pergi. Pusing pula haram. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis, pandangan yang tidak disengajakan tidaklah berdosa asalkan terus dipalingkan pandangan itu. Pusinglah lain. Yang kedua, mengekalkan melihat pandangan yang tidak sengaja adalah menjadi kesalahan, kerana ia bukan lagi pandangan yang tidak disengajakan. Kalau pusing kali kedua tu maknanya sengaja dah tu. Mana tak sengaja pula, dan maka itu tak boleh, itu sudah dikira perbuatan yang haram. Hadis yang seterusnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah, fa aqbala ibnu Ummi Maktum, wa zalika ba'dama umirna bil hijab, ila akhiril hadis, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksud dianya daripada Ummi Salamah. Siapa dia Ummi Salamah ni? Isteri Nabi. Katanya, ketika aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah pun isteri Nabi juga, ada bersama baginda. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Siapa dia? Ibnu Ummi Maktum ni seorang yang buta, tak nampak mata. Buta mata dia.
Dan peristiwa ini berlaku ketika kami sudah pun diperintah berhijab. Jadi sudah turun wahyu perintah hijab, jangan kena pakai tudung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhijablah, yakni berselindunglah kamu berdua daripadanya, daripada Ibnu Maktum. Kami menjawab, wahai Rasulullah, tidakkah beliau itu seorang yang buta? Buat apa kita pakai hijab? Dia buta kan, bukannya nampak. Betul juga ujah dia kan, kita pakai hijab ni tak mau orang tengok. Ibnu Maktum buta. Apa nak kata? Beliau tidak melihat kami dan tidak mengenali kami. Dia dengar suara ya, tak tahu tuan. Maka Nabi kita kata apa? Afa'am ya wani antuma, adakah kamu berdua buta? Mu dua orang ni buta, Maimunah dengan Ummu Salamah ni. Alastuma tubsiranihi, bukankah kamu berdua tengok dia? Hei, kamu berdua ni tengok dia kan? Tengok. Jadi dia tak tengok mu tengok dia. Kenapa pakai hijab juga? Jadi hadis ini dia panggil ada sedikit perbincangan. Sedikit perbincangan sebab dia ada bercanggah dengan hadis lain. Kita tengok pengajaran hadis, kemudian sedikit penjelasan. Pengajaran hadis yang pertama, kedudukan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Kerana itulah mereka diperintahkan supaya sentiasa berhijab, sekalipun kepada orang buta, mungkin kena tutup juga hijab. Yang kedua, tidak harus bagi perempuan melihat kepada lelaki jika ia boleh mendatangkan fitnah. Jadi orang perempuan, walaupun laki-laki itu aurat dia sakak pusat dengan lutut ya, tapi kalau dia tengok orang laki-laki itu menyebabkan terfitnah, dia jadi tergila-gila ke orang tu, maka dia jangan tengok, dia juga haram tengok. Adapun jika ia tidak mendatangkan fitnah, maka tidaklah mengapa di sisi sebagian ulama berpandukan dalil-dalil yang lain. Mana dalil lain? Dalil lain ini ada dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, iaitulah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada dia, i'tadi fi baiti Ummi Maktum, mau pergilah beredah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Nak pergi edah rumah orang lain, dia ni janda, ada payah, ada masalah kan. Pergi beredah di rumah Ummi Maktum, fa innahu rajulun a'ma, dia itu buta. Tad'ina thiyabaki indahu, mu bolehlah buka sikit pakaian kamu tu, tak payahlah 24 jam duduk pakai tudung. Rimah juga, orang panggil susah juga dalam rumah duduk tudung gitu kan. Maka Nabi kata mu pergi rumah Ibnu Ummi Maktum, pergi duduk beredah di situ, kerana bebas sikit, dia tak nampak mata. Jadi kata ulama, hadis ini wa hadzal hadis fi sahih, hadis ini sahih. Jadi hadis yang tadi yang Nabi kata suruh dua isteri dia tadi berhijab, itu hadis itu dhaif, lemah dari sudutnya. Jadi kalau tengok kepada dua hadis ini nampak bercanggah. Yang tu suruh berhijab, yang ni suruh pergi sini kerana boleh buka hijab. Jadi para ulama mengatakan itu adalah merupakan hak isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhuna, hebat sangat dia ni. Maka Nabi kata kena berhijab walaupun depan orang buta. Tapi yang kedua ni artinya kalau orang tu buta tak nampak, tak perlu lagi kita berhijab. Tak perlu lagi kita berhijab. Itu kesimpulan daripada hadis ini. Jadi kalau orang perempuan tak boleh tengok laki-laki, maka laki-laki kena pakai hijab juga. Pakai telekung juga kita ni. Jadi tapi tadilah dawabit dianya, tengok syarat kepada ada perasaan ke tak ada. Kalau menimbulkan fitnah maka tak boleh. Menimbulkan fitnah maka dilarang. Hadis yang seterusnya, yang terakhir dalam bab kita ni, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wa la al-mar'atu ila aurati al-mar'ati wa la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin wa la tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahidi. Rawahu Muslim.
Maksud dianya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah harus seorang laki-laki melihat pada aurat laki-laki. Jangan duduk main sama dia. Mandi pakai tak pakai seluar belakang ni, atau pakai seluar pendek. Macam setengah-setengah orang tu mandi di kolam ke. Hari ni kalau pergi mandi di kolam, mandi di pantai, mandi di sungai, tak ingat kau orang pakai seluar dalam, pakai terkejung tu. Jadi tak boleh kita tengok. Dan begitu juga tidak harus wanita melihat pada aurat wanita. Dan tidaklah harus seorang laki-laki sampai berada dengan laki-laki lain dalam satu kain. Pakai duduk selimut sekali gitu. Jangan menimbulkan fitnah. Dan begitu juga tidak harus seorang perempuan sampai berada dalam satu kain dengan perempuan yang lain. Jadi hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis yang pertama, haramnya melihat kepada aurat sekalipun kepada kaum sejenis, apatah lagi lelaki melihat kepada perempuan dan sebaliknya. Mari hari ni bahaya kita hari ni. Mari puak-puak Yahudi, puak kafir ni, dia panggil protokol. Tahu mana protokol? Orang laki-laki kena pakai baju 2 lapis. Baju satu, kok pula pakai kat luar tu. Berasak panas. Tali lagi sobak sini. Ia perempuannya pakai baju tali atas bahu je. Nampak habis segala benda. Itu moden nama dia. Ini terbalik ni. Ini kerja syaitan belakang ni. Laki-laki yang auratnya pusat dengan lutut, nya pakai kemah-kemah. Istilah orang kapur ni panggil koci henda lagi, pakai sen lagi apa ni, koci henda ni. Panas tu kau. Duk lep jabat tak apa, ada ekor waktu pergi luar. Nak tiga orang di London tak apa, dah sejuk. Yang perempuan pula habis terbuka habis kan. Ini semua ni permainan syaitan. Patutnya terbalik, orang perempuannya koci habis ni. Laki-laki tak apa, pakai seluar apa ni, pakai baju t-shirt pun tak apa. Dia tidak aurat dah. La ilaha illallah. Hebatnya permainan syaitan, kita habis terperangkap dengan dia. Jadi yang kedua, Islam sangat menitik beratkan kesucian masyarakatnya dan menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada lembah dosa dan maksiat. Tutup pintu. Yang ketiga, aurat adalah satu perkara yang perlu dijaga. Tidak boleh melihatnya dan menampakkannya sekalipun kepada kaum sejenis. Itu mana aurat? Aurat itu mana benda kemaluan. Jadi kita kena tutuplah benda malu. Yang keempat, lebih besar kesalahannya jika menyentuh aurat dan sengaja bersentuhan auratnya sekalipun kepada kaum sejenis. Jadi pasal itulah anak-anak muda ni jangan duduk tidur sekali. Jangan duduk tidur sebentar, tidur satu tilam je, tidur di tempat masing-masing. Dia boleh membawa fitnah yang dahsyat. Apatah lagi jika bukan kaum sejenis, maka ini lagi dahsyat. Jadi kesimpulan kita dalam bab 290 ini, bab haram laki-laki tengok kepada orang perempuan ajnabi dan juga kanak-kanak yang belum baligh. Begitu juga orang perempuan juga tak boleh tengok laki-laki sekiranya menimbulkan fitnah. Jadi satu peringatan, nasihat saya kepada sahabat-sahabat kita ni, para pendakwah, para selebriti, yang khususnya kepada ni pokok design ni, dia ambil gambar ustaz, kemudian dia tulis kata-kata ustaz. Ustaz bagi nasihat, contohnya Abu Anas bagi nasihat, sekian-sekian nasihat, cantiklah tulisan tu, bagus, kita setuju tulisan tu, tapi tak payahlah ambil gambar ustaz tak sebelah tu. Ustaz pun sengih, ambil gambar pula hak comel-comel. Ustaz hak jangok-jangok, dia panggil selebriti ni, sengih tengok. Ataupun nak ambil pindah kata-kata ustazah mana-mana tapi letak gambar ustazah sebelah. Jadi dunia hari ni, dunia cyber ni dia panggil ni, dunia internet ni, jadi bitaqah, kad yang dibuat tadi disebarkan. Orang atas dalam grup, mungkin gambar ustaz masuk dalam telefon orang perempuan, gambar ustazah masuk dalam telefon orang lelaki. Jadi semua ini saya kata boleh menimbulkan fitnah kepada dua-dua pihak. Kalaulah memang kita nak baca kata-kata, nak baca tulisan kan, cantik tulisan orang ni, siapa-siapa gini-gini, comel lah dia punya tulisan, tapi tak tengok ke gambar tuan tu,
Contohnya isteri duk baca malam-malam pula tu baca, oh sedap kata-kata orang ni, menariknya hikmah kata-kata. Suami duk jeling tengok, mungkin baca kata-kata kau duk tengok gambar ustaz. Ini akan menimbulkan fitnah. Sama juga kalau suami duk baca, oh menarik, hikmah sungguh kata-kata ustazah ni. Ustazah pula jangok dengan muncul merahnya suka lekat gambar. Guna ke? Bini sebelah jeling tengok, ya Allah kata, baca kata-kata kau tengok tuan. Maka nasihat saya lah kepada penulis-penulis, puak-puak duk buat tolong buat design kata-kata hikmah ustaz ni, tak perlu letak gambar, tak payah letak gambar, letak kata-kata, tulis kat bawah tu, petikkan daripada nasihat tazkirah fulan bin fulan di tempat sekian pada tarikh sekian, terima kasih, cukuplah, kerana ia menimbulkan fitnah dan boleh membuka pintu fitnah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang ke 291, bab haram al-khalwat, tahrimul khalwah bil ajnabiyah, haram berkhalwat dengan perempuan yang ajnabi yang bukan mahram. InsyaAllah dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.